Okey, Assalamualaikum. Baiklah, pada hari ini kita akan tengok topik baru iaitu bab 3, pengamiran. Okey, bab 2 kita dah belajar tentang pembezaan. So, hari ini kita akan tengok kepada pengamiran. Apakah itu pengamiran? Okey, kalau awak tengok pengamiran, okey, iaitu buku teks, muka surat 82. Okey, pengamiran sebagai songsangan pembezaan. Maksudnya dia adalah songsangan lah. Kalau kita belajar dulu, kalau tambah, songsangan dia tolak, darab, bahagi. So, kalau beza, songsangan dia ialah pengamiran. Okey, contohnya Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2. Okey, so dy dx dia ialah, kalau tengok kat sini, kita bezakan power. Ingat pembezaan ni, pembezaan. Okey, pembezaan. Power bawa depan, power tolak 1. So, 3 bawa depan, jadi 3X. Power tolak 1, 3X kuasa 2. Ni power bawa depan, power tolak 1. So, 2 bawa depan, 6 tolak 1. So, jadi dy dx kita ialah 3X kuasa 2 tambah 6X. Okay, ini ialah pembezaan. Okay. Apa yang aku masukkan sebagai songsangan? Okay, ini adalah tanda pengamiran. S panjang. Okay, dia bentuk S dan panjang. Okay. Cikgu bezakan balik. Cikgu kamirkan balik. Okay, cikgu integrate balik dy dx ni. Cikgu integratekan balik. Tadi, cikgu akan dapat balik y. Maksudnya kalau cikgu integration, kamirkan balik pembezaan tersebut, cikgu akan dapat balik persamaan yang asal, y yang asal. Okay, so ini yang cikgu masukkan dengan songsangan pembezaan. Bezakan, kita akan dapat f prime kat sini. So daripada f prime, cikgu kamirkan dia, cikgu pengamiran, cikgu akan dapat balik fx. Itu maksudnya dia adalah satu proses yang pusing-pusing benda yang sama. Okay, jangan risau. Okay, so ini contoh buku kerja muka surat 42. Okay, jadi kalau tengok kat sini, okay, so kalau dia kata diberi, kita nombor 1, dx, bezakan dah ini, akan dapat 3x kuasa 2. 3x kuasa 5. So dia kata cari pembezaan, integration 3x kuasa 5 dx. So dia akan dapat balik yang asal lah. So jawapan dia ialah 1/2 x kuasa 6 tambah c. Okay, contoh yang ni lah, nombor 3. D dx bezakan 4x kuasa 3 sama dengan fx. So cari integration fx. So akan dapat balik yang depan sebab dia adalah songsangan. So jawapan dia ialah 4x kuasa 3. Itu yang dimaksudkan dengan pembezaan dan pengamiran ni adalah songsangan antara satu sama lain. Okey, so ni kita tengok dulu kepada 3.2, kamera tak tentu. Okay, kalau kamera tak tentu ialah, okay, kalau dulu pembezaan, okay, kalau untuk pembezaan, kat sini tengok kuning ni, okay, power bawa depan, power tolak 1, kan? Okay, tapi untuk pengamiran, power tambah 1, power bawa bawah. Beza ni, kalau pembezaan power bawa depan, power tolak 1. Untuk pengamiran, power tambah 1, power bawa bawah. Tambah 1, bawa bawah. So, contoh kat sini. 4, okay, integration kan, 4 dx. Okay, 4 dx ni maksud dia samakan juga dengan bezakan, kamirkan 4 x kuasa kosong 4x kuasa kosong dx. So dia akan dapat, okay, power tambah 1. Power tambah 1. So kosong, okay, kosong, cikgu gunakan pen warna biru dulu. Kosong, okay, kosong, power tambah 1, power bawa bawah 1. So 4x. So akan dapat 4x. Okay, contoh 2. Negatif 2. Okay, sama juga dengan negatif 2x ni ada tapi kuasa kosong. Kenapa kuasa kosong ni cikgu?
Kuasa kosong tu maksudnya sama dengan 1 kan? Apa-apa nombor kuasa kosong 1 kan? So, dapat balik negatif 2. So, power tambah 1. Okey. Power kosong tambah 1. Tambah 1. Power bawa bawah. So, dapat negatif 2x. Okey. Ini. Bezakan x kuasa, integration x kuasa 3. Power x. Power tambah 1. 3 tambah 1, 4. Power bawa bawah, 4. Oh, cikgu lupa kena tambah C. Semua ni kena tambah C. Kenapa kena tambah C? Nanti cikgu akan terangkan dekat slide yang kat belakang ni. So, ingat semua ni kena tambah C. Okey, yang ni Okey, power x. Power tambah 1. So, 5 tambah 1. X kuasa 6. Power bawa bawah. So, 6 kat bawah. Mesti tambah dengan C. Ingat, kalau integration mesti ada tambah C. Okey, yang ni. 1 per 2, 1 per X kuasa 2. Okey, so dia tak ada. Dia tak boleh, orang kata, petua rantai, petua darab, petua bahagi, tak ada. Integration tak ada ya. So, ni kena bawa dulu ke atas. Okey, so bawa dulu ke atas. So, maksudnya, okay, integratekan power X negatif 2 dx. Bawa dulu ke atas. So, jadi negatif 2 lah hukum indeks ni. Okey, power tambah 1. So, X power tambah 1. Negatif 2 tambah 1. Jadi, negatif 1 per negatif 1. Jangan awak tinggalkan jawapan macam ni. So, jadi negatif 1 per X. Kuasa 1 tu tak payah tulis lah. Tambah C. Okey, contoh 6. Bezakan lagi. Kamikan integration 3 per X kuasa 2. Okay. So, macam biasa, bawa dulu ke atas. 3x kuasa negatif 2 dx. Power tambah 1. Okay. Power tambah 1. So, 3 salin dulu. X tambah 1. Negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1. Negatif 1. Power bawa bawah. Okay, so ni tambah C Sama juga dengan, ni negatif. Ada negatif lah. Negatif 3 per, okay, X cikgu turunkan balik sebab dia kuasa negatif ni. So, kuasa 1 tambah C. 1 ni tak payah tulis pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, so ingat untuk integration, untuk pengamiran, power tambah 1, power bawah. Okey. Untuk contoh 7. Okey. Apa akan berlaku? Okey. Kalau kalau pembezaan, differentiation, kita boleh buat ni U, ni V. Lepas tu kita bezakan guna petua darab. Tapi untuk integration, tak ada petua darab. Dia tak banyak. Jadi, kena kembangkan terlebih dahulu. Okay, cikgu kembangkan dulu. X kuasa 2 tambah X tolak 6. Okay, cikgu dah kembangkan siap-siap. So, kat sini. Okay. Kita akan integration kan satu per satu. So, ni dulu. Power tambah 1. So, X 2 tambah 1. Kuasa 3. Power bawa bawah. So, per 3. Tambah. Ni kuasa 1 kan. Okay. Power tambah 1. 1 tambah 1. X kuasa 2. Power bawa bawah. Tambah X per 2. Ni tolak dengan. Ini sama juga 6. X ni sebenarnya ada tapi kuasa kosong. So, macam saya cakap tadi, tambah 1. So, kosong tambah 1, kuasa 1 per 1. Jangan lupa tambah dengan C. Kita akan buat 1 per 1. Okay, contoh 8. Okay, macam ni. Kalau pendaraban, kalau pembezaan, kita boleh gunakan U kat atas, V kat bawah. Tapi cikgu cakap tadi, integration tak boleh. So, kita kena simplifykan dahulu. Okay, cikgu bahagikan dulu. 3 per X kuasa 3.
tolak dengan X kuasa 2 bahagi X kuasa 3. So, cikgu simplifykan lagi. Okay, dia dah dapat 3 per X kuasa 3 tolak 1 per X dx. Barulah kita boleh bezakan. Tapi ni pun bezakan tak boleh kat ni lah sebab ada X kat bawah. Okay. So, cikgu bezakan dulu. Cikgu bawa semua ke atas. So, X kuasa 3 bawa ke atas jadi X kuasa negatif 3. Okay, so sini. Power tambah 1. So, negatif 3 tambah 1. So, dah jadi 3X. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. Ini pun per negatif 2. Okay. Tolak dengan ni negatif 1 tambah 1. Negatif 1 tambah 1. Dia dah jadi kosong. Betul? X kuasa kosong. X kuasa kosong. 1 lah kan? X kuasa kosong tambah dengan C. Okay, so ni yang ni kat ni. So, simplifykan dulu. So, dapatlah negatif 3 per 2 X kuasa 2 tolak 1 tambah C. Okay, itu contoh 8. Okay, so ini adalah latihan Kendiri 3.2. Okay, buku teks, muka surat 87. Kita boleh try jawab yang ni Okay, so seterusnya buku teks muka surat 88. Okay, bagaimana kita nak melaksanakan integration dengan bagi fungsi yang berbentuk AX tambah B kuasa N. Kalau kuasa 2 tak ada masalah, kita boleh kembangkan dulu. Tapi tengok contoh 6 ni, okay, macam mana kita nak integratekan kalau dia kuasa 5. Sebab dia tak ada formula darab, formula bahagi, pertubuhan rantai semua tak ada. Jadi kalau ikut buku teks, dia akan buat katakan U sama dengan 3X tambah 5, U kata-kata kan. Cikgu tak nak guna kaedah ni. Cikgu lebih suka. Okay, kalau tadi power tambah 1, power bawah-bawah. Okay, power tambah 1, power bawah-bawah. Okay, so untuk soalan yang ada kuasa, okay, yang tak boleh kita expand dengan mudah, kita bezakan dalam kurungan letak sebelah. Okay, bezakan dalam kurungan letak sebelah. Okay, cikgu tunjukkan contoh untuk A. Okay, untuk A maksudnya, okay, cikgu buat dekat sinilah, bezakan, integration. Kurungan 3X tambah 5 kuasa 5 dx. Okay, so sama je, power tambah 1. So, 5 tambah 1, okay, cikgu salin dulu. 3X tambah 5, 5 tambah 1, 6. Per power bawah-bawah, 6 juga. 6 bawah-bawah. Kemudian kurungan, bezakan dalam kurungan yang ke atas ni. So, bezakan dalam kurungan ke atas, bezakan ya, bukan differentiate, bukan integrate. Okay, bezakan. So, bezakan dapat 3. Tambah C. So, kita permudahkan. So, 3X tambah 5 kuasa 6 per 6 darab 3, 18 tambah C. Sama je kaedah dia. Cuma cikgu gunakan bezakan dalam kurungan untuk letakkan sebelah. Bezakan dalam kurungan dan letak di sebelah. Okey. Seterusnya, ini adalah latihan dalam buku kerja. Cikgu hanya nak tunjukkan contoh. Okey. So, macam biasa. Integration 3S tolak 1 kuasa 4. Okey, so power tambah 1. So, salin dulu. 3X tolak 1. Power tambah 1 jadi 5. Kan? Per power bawah-bawah 5. Okey. Bezakan yang dalam. So, dalam kurungan bezakan dapat 3. Tambah C. So, dia dah jadi 3X tolak 1 kuasa 5 per dengan 5 darab 3, 18 tambah C. Okay. Untuk yang ini, okay, power kat bawah. So, kalau cikgu buat, bezakan 4. X tolak 3 kuasa negatif 2 dx. Power tambah 1. So, negatif 2 tambah 1. So, dia jadi 4. X tolak
3 kuasa negatif 1 per power bawa bawah. So, negatif 1 ni bawa pula ke bawah. Lepas tu tambahkan kurungan, bezakan dalam kurungan. So, dapat 1 tambah C. Kita cantik bentuk dia, kita permudahkan. Dah jadi negatif 4, sebab ada negatif kat bawah ni. Negatif 4 per dengan X tolak 3. Kuasa 1 tak payah tulis, tambah dengan C. Okay, so itu adalah integration dia. Okay, so dalam buku teks ada lagi latihan-latihan untuk awak buat latihan kendiri. Okay, so sekarang ni cikgu nak tengok. Cikgu nak tunjukkan pada awak. Kenapa kena tambah C? Okay, contoh dia. Ini adalah lengkung yang terhasil daripada graf Y sama dengan X kuasa 2 tambah 2X tambah 3. Okay, ini adalah lengkung dia lah. So, kalau perhatikan tambah 3 kat belakang ni, ini adalah persilangan paksi Y, kan? C. Nilai C ni, persilangan paksi Y. So, dia bersilang pada paksi Y kat sini. Iaitu pada Y sama dengan 3. Okay, kalau cikgu bezakan persamaan ni, cikgu bezakan dy dx, okay, bezakan tau. Beza power bawa depan, betul? Okay, power bawa depan 2x tambah 2. So, ni cikgu bezakan. Apa maksud pembezaan yang kita belajar sebelum ni? Okay, apa benda dy dx ni? Dy dx ni adalah fungsi kecerunan pada satu titik lengkung. Kalau daripada dalam garis ni, okay, dalam garis ni, okay, ini ialah dy dx dia. Pada satu titik. Okay, ni kalau kat sini. Kalau kat sini, dy dx-nya kat sini. Pada satu titik. Ini adalah garisan tangent yang awak belajar, kan? Ini garisan tangent. Okay. Dy dx ni ialah garisan tangent yang menyentuh lengkung tersebut. Dan kalau kita belajar pula, kalau lagi tambahan dy dx ni, kalau dia menyentuh, okay, dia mendatar macam ni, dia akan menyentuh titik minimum atau maksimum. Dan kita tahu masa ni dy dx sama dengan kosong. Ini cikgu recall saja apa yang telah kita pelajari dalam bab pembezaan. Andai kata, okay, sekarang ni integration. Okay, bahagian sini, tengok bahagian sini. Okay, cikgu nak integration, kan? Cikgu nak cari nilai y. Okay, nak cari balik nilai y daripada dy dx. So, y sama dengan, cikgu akan bezakan 2x tambah 2. Cikgu akan bezakan baliklah dy dx tu dapatkan y, kan? Okay, bila cikgu bezakan, cikgu akan dapat y sama dengan 2x, okay, power ni x kuasa 1, kan? So, power tambah 1. So, 2x kuasa 2, power bawa bawah. Okay, tambah 2x. Potong-potong dapatlah y sama dengan x kuasa 2 tambah 2x. Okay, awak perhatikan, ini adalah y yang kita dapat daripada pembezaan. Daripada integration pembezaan tadi. Ini adalah, yang dekat graf ni adalah y asal. Perasan tak apa beza antara y yang kita dapat dengan y yang asal? Kalau perhatikan kat sini ada tambah 3, kan? Kat sini tak ada. That's why setiap kali buat pengamiran integration kita kena buat tambah C. Sebab kita takut berlaku kes macam ni. Ni. Pemala dia kat belakang ni. Pemala kat sini selalu hilang. That's why kita kena buat tambah C. Macam mana nak cari C? Kalau dalam soalan ni tak ada masalah. Kita tahu C sama dengan 3. Sebab kita terus bandingkan. Betul? Tapi, kalau dalam soalan lain, macam mana nak cari C? Okay, rujuk buku teks awak. Nilai pemala C, kita boleh tentukan dengan menggantikan nilai X dan Y yang sepadan. So, kita boleh gantikan balik titik-titik ni dalam persamaan tersebut. So, untuk dapatkan nilai C. Okay, ini adalah kenapa kena tambah C tu. Okay, kita tengok contoh buku kerja. Muka surat 49. Okey, fungsi kecerunan suatu lengkung yang melalui titik P ialah 4x. Okey, awak tengok kat sini ayat dia ialah fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan fungsi kecerunan ni, 4x tolak 6 ni, ini bermaksud dy dx.
Okey. So kita tahu fungsi kecerunan. Okey, tengok fungsi kecerunan ni ialah dy dx. So cikgu tulis kat sini. So kita tahu dy dx ialah 4x tolak 6. Carikan persamaan lengkung. Nak dapatkan balik y, cikgu kena integration, kamirkan balik Allah. Kamirkan balik 4x tolak 6 terhadap x. Sebab sini x sebelahkan dx lah. Okey, kalau cikgu ambil balik. So cikgu akan dapat 4x kuasa 2 per 2 tolak dengan 6x tambah c. Okey, permudahkan lagi. Y sama dengan potong-potong 2x kuasa 2 tolak 6x tambah c. Okey, so ingatkan tambah c. Okey, so dia nak persamaan lengkung kan? So kalau persamaan lengkung okey, so kita kena gantikanlah. So cikgu salin balik kat tepi ni, y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 6x tambah c. So titik yang diberi dalam soalan ialah, kita tengok kat sini titik dia, P1 negatif 3. 1, okay, kita tahu P1 negatif 3. So koordinat ini ialah x, ini ialah y. Kita gantikan negatif 3, 2, 1. Gantikan je 6 kuasa 1 tambah c. Okay, ni jadi negatif 3, 2 tolak 6 tambah c. So selesaikan macam biasa. C awak akan dapat negatif 3 tolak dengan 2 dan tambah dengan 6. Iaitu kita akan dapat c sama dengan 1. Jadi persamaan lengkung dia ialah y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 1. Tambah c. Mulut sebut 1. Tambah 1. So kita tahu c sama dengan 1, so kita tukarkan. So ini adalah persamaan lengkung dia. Okey, soalan 4, buku kerja muka surat 50. Okey, suatu lengkung mempunyai fungsi kecerunan. Lagi sekali disebut fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan tadi ialah apa? Dy dx. Okey, dan titik dia ialah 3 negatif 5. Okey, yang pertama ialah cari nilai k. Okey, soalan A. Kita soalan A dulu. Soalan A ialah cari nilai. Okey, so diberi titik minimum. Dalam slide sebelum cikgu tunjukkan. Titik minimum kita boleh cari kalau dy dx sama dengan kosong. So macam kita tahu kx tolak 9 sama dengan kosong. So kx sama dengan 9. Apa nilai x? Tengok dalam titik yang diberi ialah 3 negatif 5. So maksudnya k 3 sama dengan 9. So dapat k sama dengan 9 bagi 3, 3. K dapat nilai k. Okey, so nilai soalan B dia nak pintasan bagi y. Bila sebut pintasan bagi y, sebenarnya kita nak cari nilai c. Okay, bila nak cari nilai c, kena cari dulu persamaan lengkung dia dulu. So cikgu terpaksa beza integration kan. Integrate. Okay, k dah dapat 3. 3x tolak 9 dx. Okay, ni untuk B Okay, so ni beza integration kami kan dia dapat. Cikgu akan dapat 3x kuasa 2 per 2 tolak 9x tambah c. Okey, so ini ialah y. Lupa kepala, perkara rumus. Awak tak ada kepala, tak ada markah tau. Okey, so ini ialah y. So gantikan dengan titik. So y ialah negatif 5 dalam soalan. So 3. X adalah 3 kuasa 2 per 2 tolak 9. 3 tambah c. Okey, so selesaikan dia. So dapatlah kat sini negatif 5 sama juga dengan
Ni ialah 27 per 2 tolak 27 tambah C. Okay, tekan kalkulator awak, awak akan dapat C sama dengan 17 per 2. Tu sebab dia soalan tanya pintasan bagi Y kan. So, C sama dengan 17 per 2. Okay, kalau soalan nak tanya nak persamaan lengkung, ni persamaan lengkung dia. Okay. Okay, cikgu rasa itu sahaja untuk kamera tak tentu. So, jangan lupa jawab latihan. Cikgu ada bagi link soalan online. Soalan tu mudah je. Itu just untuk menunjukkan yang awak mengikuti PDPR pada hari ini. Okey, itu sahaja. Selamat belajar.